Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria 8 hari bulan 2 2022 ini kita dapat meneruskan pengajian dalam tafsir surah Sad. Tafsir surah Sad, surah yang ke-38, juzuk yang ke-23, dan ayat yang kita akan baca ayat 65 sehingga 70. Pendek lah. Ayat 65 sehingga 70, iaitu perbincangan tentang tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga Nabi menyatakan dia tidak tahu benda yang gaib kecuali melalui wahyu yang Allah sampaikan. Dan itulah yang kita akan belajar. Dan tugasan Nabi juga, kerja dia menyampaikan, memberi peringatan kepada manusia. Para jemaah sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 997. Ayat 65. Mari kita baca ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul innamaa ana munzir wa ma min ilahin illallahul waahidul qahhaar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. Balik mula kepada ayat 65. Ayat 65. Qul innama ana munzir. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi amaran. Kerja akunya memberi amaran. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada sama sekali Tuhan yang sebenar, Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji, diminta pertolongan, illallah, melainkan Allah. Allah yang mana? Al-Wahidul Qahhar. Allah yang Maha Esa,
lagi yang mengatasi kekuasaannya. Itu sifat Allah Ta'ala. Kalau mu kata panggil benda lain, bukan. Kemudian Allah nyatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-aziz al-ghaffar. Kita sambung kejap lagi. Baik para jemaah sekalian, munasabatul ayah, susunan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dari awal surah lagi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bekerja membawa bukti dalil, mengajak manusia supaya menyembah Allah, mengajak manusia supaya tauhid kepada Allah, dan juga memperkenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan daripada Allah, dan wa ila annal qaul, menyatakan bahawa kiamat itu benar. Kita kena ingat surah Makkiyah ini, 3 asas ini jangan lupa. 3 asas ataupun 3 poin utama. Apa dia? Yang pertama tauhid, yang kedua ar-risalah, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga al-ba'ts, bangkit semula hari kiamat. Itu perjuangan sebelum lagi turun syariat perundangan yang lain, puasa, zakat, haji, jihad, belum ada lagi. Solat pun belum ada lagi peringkat awal, kemudian baru datang Isra' Mi'raj, baru solat. Maka geng-geng kafir tetap menunjukkan kebodohan atau ketidakcerdikan mereka. Semua apa yang dibawa oleh Nabi dibalas dengan sahir kazab. Dia kata Nabi itu kan sihir yang bohong, dan mereka perli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah banyak dalam surah-surah ini Allah sebut tentang kisah al-anbiya, kisah nabi-nabi, untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadikan mereka sebagai contoh, sebagai panduan untuk bersabar dalam menghadapi kerenah dan juga apa yang dibuat oleh kaum dia. Sekaligus nak memberi kesedaran kepada puak kafir supaya tinggalkan kekufuran, tinggalkanlah kerja-kerja bodoh yang mereka buat, marilah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah nyatakan jalan yang benar, nikmat ahli syurga diikuti dengan nikmat ahli neraka yang kita sebut dalam siri yang lepas. Kita kata na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar, na'udzubillahi minan nar. Kemudian sekali lagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bawa mari kepada kita tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat. Qul innama ana munzir. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak-puak kafir musyrikin. Sudah pastilah waktu ayat ni turun, Nabi kita berdepan dengan siapa? Dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dengan puak-puak Abu. Innama ana munzir. Aku ni hanyalah pemberi amaran, pemberi peringatan, menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Kemudian diberinya kata putus, garis panduan. Apa dia? Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada sama sekali Tuhan yang betul-betul yang benar, yang layak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Hak Tuhan-Tuhan kamu sembah lain itu palsu, tak jadi. Orang Kelantan kata tak pakai hijau, sedap juga bahasa dak. Tak pakai hijau maknanya tidak terpakai dia punya kepahaman itu. Maka tinggalkanlah. Siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita puja ini, yang bersifat dengan 2 sifat ayat ini, Al-Wahid, yang esa, yang tunggal, la syarikalah,
yang tidak ada sekutu baginya, Al-Qahhar, yang mengatasi kekuasaannya, mengatasi segala kuasa di atas dunia ini. Itu dipanggil Qahhar, yang maha berkuasa. Itu sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah perkenal lagi sifat dia, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang aku bawa kepada kamu, ajak kamu ni siapa? Rabb, Tuhan yang menciptakan serta mentadbirkan as-samawati wal ard, langit dan bumi. Allah pencipta langit dengan bumi. Wa ma bainahuma, serta segala yang ada di antara keduanya. Allah Ta'ala semua benda, langit yang dia buat, bumi yang dia buat, makhluk-makhluk antara langit dengan bumi dan pun Allah Ta'ala, cakrawala yang ada ni, semua itu di bawah kuasa Allah. Allah yang mana pula? Tambah lagi dua sifat, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Mana Aziz? Yang maha berkuasa. Itu mana Aziz? Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Aizul Qadril Azim, mempunyai kekuasaan yang besar, yang tak ada siapa boleh mengalahkannya. Semua benda duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah juga bersifat dengan Al-Ghaffar, yang sentiasa mengampuni dosa hamba-hamba dia. Jadi Allah Ta'ala ni dia gagah, aziz, tapi dia juga bersifat Al-Ghaffar, bersifat pengampun. Jadi kita kata alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Al-Ghaffar. Jadi dua sifat Allah Ta'ala ini yang meletakkan manusia yang mengenali Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di awal kata Al-Qahhar. Apa makna Qahhar tadi? Yang mengatasi segala-galanya. Itu boleh membawa kepada ketakutan kita, takhwif. Kamu dalam ayat ini menunjukkan targhib, ar-raja, bahawa Allah Ta'ala itu pengampun. Ini ayat ini besar kepada kita, sebab Allah perkenalkan dia gagah, dia kuat, tapi dia pengampun. Kita ni kadang-kadang dikhianati oleh orang buat nyanyi kita. Kita tak boleh nak jawab, tak boleh nak lawan. Maknanya kita lemah lah, mengalah. Tak, kita mengalah, dia panggil mengalah. Lemahlah kita. Adapun Allah Azza wa Jalla, dia gagah, cuma dia pengampun. Itu dia panggil mutlaqul at-tasarruf, kuasa mutlak di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Aku kuat, aku boleh ambil tindakan atas kamu. Mu derhaka, aku nak matikan boleh, nak turun bencana boleh, tapi aku bersifat dengan Ghaffar, buka peluang kepada kamu supaya sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, supaya sentiasa takut kepada Allah, supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla apabila tersalah. Bila kita berdosa, bila kita buat salah, Allah buka pintu seluah-luahnya, pintu pengampunan. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala, maka dua sifat ini, Al-Aziz, maknanya Tuhan gagah perkasa, Al-Ghaffar, pengampun, Alladhi yasturu zunuba ibadih, Allah yang sembunyikan dosa-dosa kita, dan Allah maafkan banyak kesalahan kita. Kita ni kalau Allah nak ambil tindakan atas setiap perbuatan kita tanpa dimaafkan, binasalah kita. Tak usah kata apa tuan-tuan, kita sekali je buat salah dengan orang, gugur dah senarai kita daripada jemputan kenduri ke apa tak. Kita dulu baik dengan sahabat ni, baik. Orang budak-budak kata kamcing, kawan sungguh, best friend. Dalam kerja-kerja kita ke apa, baik. Sekali kita tersalah, komen hal dia,
Kadang-kadang kita komen pun bukan direct, komen umum, tapi kata orang makan lada rasa pedas, putus dah kawan. Tak tanya khabar dah. Dan macam-macam tak lagi. Kita mengatakan itulah sifat manusia. Tapi Allah Al-Aziz yang gagah perkasa, Ghaffar yang memaafkan, menutup keaiban kita. Allahu Akbar. Maka di sinilah perlunya kita hamba Allah ni menjadi hamba yang bersyukur. Yang banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kena bersyukur? Sebab Allah yang memberikan kepada kita nikmat yang besar. Allah yang berikan kepada kita anugerah yang besar, iaitulah kemaafan, pengampunan, buka pintu seluas-luasnya. Al-Ghaffar, maknanya sangat pengampun kepada dosa hamba-hambanya. Baik, kita dah kenal Allah Azza wa Jalla. Kita balik pula kepada tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat 67. Qul huwa naba'un 'azim. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Liqaumikal mukazzibin. Naklah kamu kata kepada kaum kamu yang mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan kamu. Anak-beranak dia sendiri yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dusta. Kata apa? Huwa naba'un azim. Apa yang aku terangkan itu tentang keesaan Allah dan kebenaran kerasulanku adalah berita penting yang sangat besar faedahnya. Naba'un azim, berita besar, berita penting. Dalam tafsir kata apa? Qul ya Muhammad liqaumikal mukazzibin, hadzal Quran, Quran ini, nih Quran yang aku ajak kepada kamu ni. Ia mengajak kamu kepada tauhid, yang mengisbatkan risalati, yang menyatakan bangkit semula selepas mati, ada pembalasan, adalah khabar besar, berita besar yang sepatutnya kamu celek mata, buka telinga, lapang dada, mari belajar dulu dengan aku. Kalau tak logik, tak munasabah, nampak bohong, nampak kelentung, tinggallah. Ini tidak. Dengar je lari. Ini masalah. Antum anhu mu'ridun. Tengok ayat yang ke-8, 68. Antum anhu mu'ridun. Dengar aja. Kamu yang kamu terus mengingkarinya. Apa Muhammad duk baca syair pagi-pagi ni? Apa Muhammad ni nak duk pengaruh orang macam ahli sihir? Berita yang dia bawa hidup balik bohong. Tuhan satu, Tuhan yang banyak menjadi satu. Jadi kamu ni dengar je lari terus. Dengar je tak mau terima, tak mau fikir, tak mau tadabbur, tak mau amal. Macam dalam ayat surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 30. Surah Al-Furqan ayat 30. Allah cerita, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Nabi kita mengadu, ya rabbi inna qaumi, mereka kaum aku ni mengambil Quran ni mahjur, mereka tinggal, mereka tak mau terima. Itulah perangai puak-puak kafir. Jadi mu ni kalau iyalah kata orang nasib tak beruntung, bukan salah ibu mengandung, ibu mengandung betul dah sebab tu keluar. Tapi oleh kerana hidayah Allah tak tembus dalam hati, tak masuk dalam hati mereka, mereka yang duduk dekat Nabi, mereka yang membesar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menentang dakwah Nabi. Nasib. Sebab itulah setengah orang ni bercakap, dia kata kita ni kalau hidup zaman Nabi seronok. Kita kata alhamdulillah, walaupun kita hidup zaman ni, Allah pilih kita orang beriman. Kita jamin ke kalau kita ada pada zaman Nabi dulu kita duduk di sini?
atau na'udzubillah duduk dengan Abu Jahal. Tak tahu. Biarlah al-khairu makhtarahullah. Yang baik itu apa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Yang baik itu apa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan pilih kita pada masa ni, biarlah kita jadi pendukung sunnah Nabi SAW. Apa orang nak kata, biarkanlah. Kalau orang kata kita mampu jawab, kita boleh berhujah, kita kena hujah. Tapi kalau di luar kemampuan kita, kita nyatakan apa yang kita bawa, terpulanglah kepada para pendengar untuk buat penilaian dan buat keputusan apa yang sepatutnya. Baik, ayat 69. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Tiadalah bagiku sebarang pengetahuan tentang penduduk alam yang tinggi, tentang malaikat. Aku tak ada maklumat bila semasa mereka bersoal jawab. Allah kata yakhtasimun, berbincang-bincang, bersoal jawab mengenai Nabi Adam. Kalaulah tidak diwahyukan kepadaku, aku mana tahu. Benda yang berlaku dulu di awal Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang pertama, manusia, Adam dulu. Malaikat berbincang masa tu. Mana ayat dia? Pelajar-pelajar tanda, letak nombor ayat. Ayat dia surah Al-Baqarah, bermula ayat 30 sampai kepada ayat 34. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun sampai ke ayat 34. Tuan-tuan tandalah. Maknanya aku tak tahu cerita bila Allah Ta'ala akan sebut kepada malaikat, aku nak jadikan satu khalifah di bumi. Malaikat kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Allah nak jadikan mereka yang merosakkan bumi. Maknanya ayat itu dia panggil yakhtasimun. Kalau kita nak kira khisar ni macam berbantah-bantah. Ni bukan berbantah. Malaikat bertanya, bersoal jawab. Nak kena siapa ke tokoh khalifah yang Allah Ta'ala nak lantik itu. Mana aku tak tahu apa yang berlaku pada malaikat, apa yang berlaku kepada Nabi, masa nak menciptakan Adam, aku tak tahu. Yang aku tahunya ini, in yuha ilayya annama ana nazirum mubin. Qul ya Muhammad li musyriki Quraisy. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak kafir Quraisy, in yuha ilayya, tiadalah bagiku sebarang pengetahuan tentang penduduk alam yang tinggi, yakni penduduk malaikat itu, alam malaikat itu, semasa ayat 70, tiadalah diwahyukan kepadaku melainkan kerana sesungguhnya aku seorang rasul, pemberi amaran yang jelas nyata, bukan seorang pembohong seperti yang kamu tuduh, atau ahli sihir, atau gila, atau penyair. Itu semua tuduhan-tuduhan yang tidak betul, yang tidak benar, yang karut daripada geng-geng kamu. Maknanya Nabi mengaku bahawa apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang disampaikan. Dan khijakunya nazirul lakum, memberi peringatan pada kamu. Siapa dia ikut, selamat. Siapa tak ikut, binasa. Siapa dia ikut, dia selamat. Siapa tak ikut, huru-hara, binasa. Apa boleh buat? Itulah yang dikatakan, yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Nabi jawab. Nabi jawab bahawa ajaran aku ni mubin, sangat jelas, nyata,
Tidak ada yang tersembunyi dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di para ulama, la yumkin, tidak mungkin syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat dipahami, tidak mungkin. Fahuwa bayyinun. Tetapi kejahilan itu amrun nisbi, benda subjektif. Maknanya ada orang ni tahu, tak tahu, ada orang tahu. Macam kita ni baca ayat, banyak benda yang kita tak tahu. Tapi alhamdulillah ulama-ulama tafsir memahaminya. Dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sudah faham mereka. Kemudian disambung oleh tabi'in, faham lagi. Disambung lagi oleh orang kemudian, disambung oleh imam-imam tafsir yang lain. Yang jadi peliknya, yang jadi tak jelas ni sebab apa? Sebab apabila dimasukkan ke dalam ajaran Islam, ajaran-ajaran yang asing daripada Islam, itu punca. Jadi marilah timbullah fahaman batiniyah lah, fahaman yang pelik-pelik lah. Mari daripada mana? Mari daripada luar. Kalau ambil ajaran hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas, wadah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata taraktukum al bayda, aku tinggal kamu di atas landasan yang putih. Malamnya seperti siang. Landasan yang putih, malamnya seperti siang. Mari hari ini bila campur habis di antara benda-benda yang betul tak betul, apa dia? Siang pula macam jadi malam. Ini yang kita bimbang hari ini. Dalam hadis Al-Irbad, Nabi kata apa? Qad taraktukum 'alal bayda, aku tinggal kamu di atas landasan yang putih, lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Siapa dia lari di landasan ini, selepas daripada aku tak ada, orang itu akan binasa. Hadis ini rawahu Abu Daud wa Tirmizi dengan sanad yang sahih. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, Nabi kata aku tinggal kepada kamu landasan yang putih, malam seperti siang. Mana cerah dakwah Nabi, ajaran Nabi ni cerah. Tauhid lawan dia syirik. Yang mari duk celaru kat tengah jalan ni sebab masuk ajaran luar. Buat masuk ajaran luar, ajaran asing. Bila kita tegur, bila pendakwah-pendakwah yang ajak manusia supaya murnikan tauhid, kita pula dituduh macam-macam. Allahu Akbar. Sekarang ni keluar senarai-senarai recycle. Senarai itu lama dah, keluar balik. Mungkin sebab Facebook ulang balik, dia keluar balik. Habislah dalam grup-grup pakat duduk siarkan. Kita kata tak apa, tuan tu tengok je apa yang kita ajar. Kita ajak manusia supaya murnikan tauhid. Maka orang-orang yang orang panggil sepak kaki, rasa panas, itu yang mereka keluarkan senarai-senarai. Kerana apa yang kita bawa, murnikan tauhid ini penting untuk menyelamatkan akidah umat. Itu je. Baik para pelajar sekalian, tamatlah ayat kita, ayat 55, 65 sampai 70. Sekarang kita masuk kepada al-fawaid. Al-fawaid at-tarbawiyah wal lataif al-ilmiyah. Faedah yang pertama, tengok ayat. Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Nabi kata, aku ni pemberi amaran. Allah yang betul-betul yang berhak disembah itu Allah yang esa, yang tunggal, al-qahhar, yang mempunyai kuasa yang mengatasi segala-galanya. Qahhar maknanya kuat. Ayat ini isbatul qahhar at-tam, mengisbatkan kekuasaan. Hanya kuasa Allah, tidak ada manusia yang boleh mengatasinya. Itu dipanggil al-qahhar. Bila kita tahu Allah Ta'ala ni kuasa mutlak, kuasa yang kuat, menjadikan kita sepatutnya bagi seorang mukmin takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, takut untuk melakukan maksiat, takut. Itu yang pertama. Yang kedua, sepatutnya orang mukmin yang kenal Allah bertambah al-wathiq, bertambah kemantapan, bertambah keyakinan bahawa Allah Ta'ala tu gagah perkasa, boleh jadi binasakan segala musuh-musuh agama ini, boleh. Maka
Bila kita yakin dengan pertolongan Allah, kita yakin Allah yang kita sembah ini kuat, Al-Qahar, maka kita kena ambil langkah-langkah, jalan-jalan. In tansurullah yansurkum. Bila kamu tolong agama Allah, Allah jaga kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan kaki kamu di atas landasan yang benar, di atas landasan yang benar. Itu dia panggil Allah Taala yang Maha Gagah. Maknanya kita yakin dengan bila kita tolong agama Allah Taala ni, kita yakin apa? Yakin Allah Taala akan beri pertolongan kepada kita. Tak situ. Kalau tidak, baik, Allah Subhanahu wa taala sebut sifat dia Qahar. Nabi pula apa? Innama ana munzir. Akunya kerja menyampaikan. Dalam ayat ini kenapa timbul soalan? Biasanya disebut Nabi ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 119, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nazira. Nabi ini sifat dia basyir, memberi khabar gembira, nazir, memberi peringatan, amaran. Tapi dalam ayat ini satu je, qul innama ana munzir, aku hanya memberi amaran. Lepas kata di para ulama, yang bagi afil kalam mura'atul hal. Setiap cakapan kita tu kena ambil kira keadaan. Jadi ayat ini ayat amaran, ayat ini ayat peringatan, ayat ini ayat warning kepada kafir. Maka cukup kita bawa satu sifat, innama ana munzir, aku hanya pemberi amaran. Jelaslah kepada kita. Ayat yang kedua, faedah yang kedua, wa ma min ilahin illallah, wa ma min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan, ilah yang benar, yang sahih, yang betul itu kecuali Allah Azza wa Jalla saja. Wa ma min ilahin illallah. Maka puak-puak kafir kata di ulama, annal asma' la tughayyirul musammayat. Nama tidak akan menukarkan benda yang dinamakan, aslinya tak tukar. Puak kafir menamakan Tuhan dia ilah, ilahi, Tuhan aku ni. Hakikatnya dia bukan ilah, dia ketua batu, toko batu, dia kayu, dia besi, dia tak ada kuasa pun. Dewa-dewa apa, kuasa apa dewa? Apa ni, orang-orang yang sudah mati dia kata manpower, power apa dia sudah mati. Mana hakikatnya bukan Tuhan. Itu adalah sangkaan yang mereka sembah, bukan Tuhan. Jadi daripada ayat ini kita faham, ilah tak ada Tuhan yang betul-betul yang berhak dipuja kecuali Allah saja. Allah je Tuhan. Yang lain-lain itu kamu namakan dia, tapi penamaan, penjenamaan yang tak kena. Maka di sini kata ulama tadabbur, yatafarra'u, cabang daripada faedah ini, lau sammaina syai'al muharram, kalau kita namakan benda haram tu dengan nama benda halal, dia tak jadi, tak berubah hukum. Sebagaimana pemabuk arak, kan? Mereka minum arak dengan bukan nama arak, nama macam-macam nama dia letak, kan? Lalu nama timah apa ada, kita kata arak lah tu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, annahu yashrabul khamra unasun yusammunaha bighairi ismiha. Ada di kalangan manusia ni minum arak, mereka namakan arak itu bukan dengan nama arak, nama lain. Letaklah apalah nama, kan? Setengah-setengah dalam penerbangan dia tulis syirab ruhi, minuman roh. Minuman roh. Hadis Nabi ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Sama juga kita kata riba ditukar kepada interest, riba ditukar kepada bunga. Tak setukar lah berapa pun, dia tak akan jadi. Rasuah ditukar kepada duit kopi. Sumbangan, anugerah, rasuah lah tu. Mengumpak ditukar kepada membawang, mengumpak lah juga. Jadi kita kata, taghyirul asma,
annal asma' la tughayyirul musammayat. Tukar nama tak akan bertukar benda yang dinamakan itu. Tak usah tukar. Karena itu sebahagian pendakwa kata alfaz asy-syar'iyyah. Nama-nama yang digunakan oleh syarak jangan ditukar. Sebut riba, rasuah, zina, sekarang ni zina kepada gejala sosial. Orang tak faham. Oh, terjebak dengan gejala sosial. Apa benda gejala sosial? Terjebak dengan zina. Selesai. Nampak jelas jijiknya perbuatan. Terjebak dengan rasuah. Jadi macam-macam. Jadi walaupun mereka namakan Tuhan, bukan Tuhan. Isu yang ketiga, faedah yang ketiga, Rabbus samawati wal ardh. Wa ma bainahuma Al-Aziz Al-Ghaffar. Tuhan pencipta, pentadbir langit dengan bumi, dan antara keduanya sifat dia apa? Al-Aziz Al-Ghaffar. Tadi Al-Wahid Al-Qahar. Ia ni Aziz. Apa dia Aziz? Gagah perkasa, Maha berkuasa. Al-Ghaffar, Maha pengampun. Jadi hadzal ladzi yajibu. Ini Tuhan yang kena sembah, yang wajib disembah, yang wajib dipuja, yang ada kuasa mutlak. Dia yang menjadikan, dia yang menciptakan. Allah yang beri rezeki. Tak ada benda yang boleh memberi mudarat. Tidak ada benda yang beri manfaat. Tak ada maknanya benda yang kita boleh buat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah perkenalkan kepada kita nama Al-Aziz Al-Ghaffar. Allah kembar dua di antara izzah, mulia, kuat dengan keampunan. Maka kata di ulama tadabbur kata ini menunjukkan kesempurnaan yang mutlak. Allah mulia tapi dia pengampun. Allah kuat, dia mengampun. Macam tadilah. Kan kalau kita kata saya ni maaf lah kau orang tu. Kalau orang bisik sebenarnya awak ni awak maaf ke awak tadi nak lawan dia? Tak boleh lawan, saya tak berani. Kita lemah. Tapi kalau kita boleh ambil tindakan, kita ada kuasa untuk ambil tindakan, tapi kita kata tak apalah saya maaf. Itu kuat. Jadi Allah Azza wa Jalla yang bersifat dengan Aziz, sifat dia juga Ghaffar. Maknanya kuasa mutlak Allah SWT, dia kuat, gagah perkasa, tapi dia juga pengampun. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita rasa bersalah, rasa nak buat benda dosa, kita ingat Aziz. Tapi kalau sudah bersalah, sudah berdosa, Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Jadi dua-dua tu kena ada, serentak berjalan. Dalam ayat lepas kita dah bincang, pendakwah kena ambil pendekatan al-targhib wa tarhib. Tak boleh ambil separuh. Kalau tu ambil separuh, orang panggil pincang. Berbeza dengan makhluk. Makhluk ni kalau ada kekuatan, mulalah nak kena pada orang. Mula nak kena pada orang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dikembarkan di antara sifat yang lahir daripada izzah, bukan daripada ajz, bukan lemah, tapi dia yang maha berkuasa. Tak mau ambil tindakan, memberi peluang kepada kita untuk bertaubat. Kita kata Alhamdulillah. Sebagaimana doa Nabi Isa AS dalam surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah 118, Isa kata apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azabkan hamba-hamba ni, mereka hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan, fa innaka antal azizul hakim. Engkau ya Allah megagah perkasa, Al-Hakim lagi bijaksana. Jadi tak mengurangkan kekuasaanmu. Jadi itu cara Nabi Isa minta Allah Ta'ala ampunkan kaum dia yang bersalah. Jadi kalau mau ambil tindakan, mati saja ya puan ni. Tapi kalau tak ambil tindakan, kalau tidak ambil tindakan pun tak ada jadi masalah. Sebab apa? Sebab mereka itu kuat. Baik, yang keempat, Nabi SAW bagi tahu, qul huwa naba'un azim. Ini berita yang aku bawa ni, iaitulah berita yang besar. Berita yang besar, yang penting.
bukan main-main. Kalau kita kata main-main, tak penting itu. Mata azuma, apabila besarnya berita ini, orang yang mengambil berita itu juga orang yang hebat. Karena Al-Quran yang aku bawa ini asas, pemandu, pemimpin, pembawa jalan, kan? Maknanya siapa dia ambil Quran ni, orang itu mulia. Siapa dia ambil Quran, orang itu mulia. Sehingga kan ahli sejarah, ahli tadabbur kata, kanatil ummatul islamiyah azimah marmuqah. Dulu umat Islam zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, digeruni, ditakuti, dan dapat menguasai berapa kawasan dalam dunia ini. Kenapa? Sebab mereka berpegang dengan Quran. Bila mari zaman kita ini, Quran kita ambil separuh-separuh. Ayat-ayat yang kita nak, kita sebarkan. Ayat perkahwinan, ayat ibadat kita sebar. Tapi ayat perundangan, tangguh dulu. Ayat tentang hukum hakam, kita dah ada load rate. Mana kita mula meninggalkan Al-Quran, maka kita jadi lemah. Ni ada setengah orang ni, ahli-ahli pemikiran sekular ni, dia kata sebaliknya pula. Dia kata apa? Dia kata siap kita ni makin mundur. Sebab apa mundur? Sebab kita kembali ke zaman unta. Nak ikut Quran, zaman unta bagi dia. Kita kata la ya walad. Kita mundur sekarang ni sebab kita tak tinggalkan apa yang dibawa oleh Allah dalam Quran. Kita jadi mundur. Jadi yang kuat itu Allah Ta'ala gambarkan nabaun azim. Siapa nak jadi orang mulia, jadilah ahlul Quran. Siapa nak jadi orang mulia, jadi ahlul Quran. Kalau tidak, dia tak jadi orang mulia. Allahu Akbar. Mari kita jadi ahlul Quran. Ayat yang terakhir, perbincangan yang kelima. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la. Aku tak ada ilmu tentang apa yang berlaku kepada dialog di antara perbincangan di antara malaikat dengan Allah Azza wa Jalla. Mana aku ada ilmu? Aku belum ada lagi. Cuma sebahagian orang hari ini dia keluarlah. Dia keluar hadis Nur Muhammad dia panggil tu. Jadi kita kata kalau benda tu tak sahih, tetap payahlah duk sebar-sebar. Kalau dah khilaf kat khilaf lah benda tu. Kan? Kita ni benda khilaf tu yang kita nak besar sangatnya. Nak tegakkan juga. Kalau tak ambil Nur Muhammad ni tak jadi ke? Tak lengkap ke agama ni? Itu masalah kita. Duk bertegak situlah, tak habis-habis lagi ni. Dan punca mari daripada situlah. Mari daripada sini timbullah senarai-senarai fitnah itu. Baik, Allah Ta'ala sebut ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la. Pelajar-pelajar tanda, ayat ini menunjukkan ulu martabatil malaikah, tingginya martabat para malaikat. Sebagaimana tempat mereka duduk tinggi, malaikat duduk di langit kerana mereka di langit. Di malaikat ni dahlah duduk di langit, kedudukan dia pula tinggi. Makanah, dia panggil al-makan, ulul makan wal makanah. Tinggi tempat duduk dan tinggi kedudukan. Kita ni bahasa Melayu ni sikit tambahkan tu jadi lain dah tak? Macam pandang dengan pandangan. Kalau kata pandang dengan mata, pandangan dengan hati. Ini pandangan saya. Kalau tak ada cermin mata pun tak apa. Makan, makanah. Tempat duduk dengan kedudukan. Mana tinggi yang malaikat tu. Tempat duduk dia pun tinggi di langit. Kedudukan dia pun tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa dalam ayat ini dia sebut iz yahtasimun? Ketika malaikat itu, tengok dalam terjemahan ni dia berhalus dari tulis bersoal jawab. Sebab kalau kata yahtasimun, maknanya berbantah-bantah. Ada ke malaikat berbantah dengan Allah? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Jadi kalau orang berbantah dengan Allah Ta'ala ni tak betul.
Jawabnya bukan berbantah, makna bantah lawan. Annahu la syakka annahu jara hunaka soal wa jawab. Cuma ada timbul dialog soal jawab. Jadi macam berbantah. Sebab tu Allah sendiri namakan iz yahtasimun. Ketika mereka bertanya-tanya jawab. Itu maknanya bukan makna bantah di sini dengan makna engkar, tidak. Macam kita lah juga dah. Kalau kita nak buat satu benda, sahabat kita ke keluarga kita tanya, "Abah, kenapa nak buat benda ni?" Bukan makna anak kita tu bantah kita, engkar kita, berdebat dengan kita, tak. Dia tanya, "Kenapa nak buat benda ni?" Kita pun bagi tahu, "Saya nak buat gini sebabnya gini." Oh, orang boleh terima. Jadi malaikat pun di peringkat awalnya nampak macam tak faham. Bila tak faham, maka timbullah pertanyaan. Bila Allah Ta'ala jelaskan bahawa aku nak jadikan manusia ni gini, wa 'allamaha damal asma', akhirnya malaikat akur. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita 5 faedah daripada ayat 65 sampai 70. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 71, cerita malaikat yang Nabi yang Allah Ta'ala sebut tadi, iz yahtasimun. Apa malaikat itu bercakap? Dalam ayat 71 ini kita sambung cerita tentang malaikat dan apa yang berlaku pada iblis pada ketika itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.